الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والحادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ketujuh yang menyebutkan tentang bagaimana nanti manusia yang akan diberi buku amalan dengan tangan yang kanan, lalu mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah-mudah, dan mereka akan kembali bertemu dengan ahlinya dalam keadaan masruran, penuh kegembiraan. Para jemaah yang dirahmati Allah, ayat ini telah kita bincangkan pada pengajian yang lalu, pada bulan yang lepas, bagaimana satu perkara yang jangan kita lupakan ialah tentang penerimaan buku amalan. Kita besok akan mengambil buku amalan kita. Jadi amal yang kita buat ini semuanya dicatat. Allah berfirman dalam Quran, ladaihi raqibun atid. Di sisinya, di sisi manusia ni ada raqib, ada atid. Ia menulis segala amal kita. Dan amalan-amalan yang kita lakukan ini disebutkan dalam Quran, disimpan di suatu tempat bagi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Amalan mereka, catatan mereka disimpan di satu tempat namanya Illiyin. Adapun orang yang melakukan kejahatan, golongan-golongan kufar, buku amalan mereka, catatan mereka disimpan di satu tempat namanya Sijjin. Sijjin disebut dalam surah Al-Mutaffifin. Bagaimana ada Illiyin, wa ma adraka ma Illiyun, itu disebut dalam Quran. Ada Sijjin, itu dua tempat di mana disimpan buku amal. Kemudiannya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nanti di hari akhirat adakah kita ni masih ingat pada ahli keluarga? Lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat wahai Aisyah, tetapi dalam tiga keadaan kita tidak akan ingat sama sendiri. Walaupun orang yang kita sayang, anak, isteri, suami, ibu ayah, lupa tiga keadaan ini. Ini di mahsyar. Lalu Nabi menyebutkan, pertama, kita akan lupa sesama sendiri di saat buku amalan kita dibawa terbang daripada bawah arasy. Masa tu kita sudah tak ingat dah sama sendiri kerana bimbang. Kita ni dapat amal tangan kanan ke atau daripada arah belakang tangan kiri itu. Itu yang pertama, Nabi kata kita lupa dah masa buku amal kita diterbangkan dari bawah arasy. Yang kedua, semasa mengambil buku amal, yang dapat tangan kanan itu disebut dalam Quran memang bersorak gembiralah. Mereka berkata,
apa dalam Quran sebut ha umqra'u kitabiyah, marilah sini tengok kitabiyah, catatan amal saya ni, mari tengok ini. Itu kalau orang yang dapat buku amal dengan yang baik-baik, amal yang baik-baik. Adapun yang dapat amal tangan kiri, mereka berkata ya wailatani, celakalah, lam uta kitabiyah, alangkah bagus kalau tak diberi buku amal ni. Ini kita dah bincangkan dahulu. Saya pun dah bawa contoh misalan masa kita zaman sekolah dulu. Saya budak kampung. Budak-budak kampung ni kata cikgu tak bagi result pun tak apa. Kita orang dah tahu dah keputusan kita orang. Budak kampung nakal saya. Tak dapat keputusan pun tak apa, dia kata. Tak pasal dia tahu, dia tak jawab soalan-soalan periksa dah itu. Allah hadirin hadirat, dia tahu dia gagal untuk melaksanakan tugasan dia. Baik, kalau anak-anak cemerlang tu gembira, sorak dapat keputusan periksa cemerlang. Begitulah kita besok. Itu yang kedua, waktu diberi buku amal. Yang ketiga, Nabi menyebutkan pada Sayyidina Aisyah ketika nak ditimbang buku amalan. Kerana itulah ulama berikhtilaf, berbeza pendapat. Yang nak ditimbang ni buku amal ke, ataupun amalan kita ke, ataupun tubuh kita ni yang nak ditimbang. Tiga pandangan alim ulama di dalam membincangkan apakah yang akan ditimbang nanti di hari mahsyar. Taib, itu telah kita bincangkan dahulu. Maka ada yang mengambil buku amal dengan penuh gembira, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kita dah sebutkan pada bulan yang lepas, kata Sayyidina Aisyah, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasiran. Ya Allah, hisablah saya hisab yang mudah-mudah. Itu yang kita sebutkan dahulu. Supaya dapat hisab kita mudah, bacalah doa yang Nabi baca tu, Allahumma hasibni hisaban yasiran. Yang kedua kita dah sebutkan supaya hisab kita ni mudah-mudah. Oleh kerana yang nak dihisab itu buku amal kita, maka sempurnakan kefarduan yang Allah perintah ni. Mayang bagi cukup 5, tak cukup tolong ganti qada. Puasa cukupkan sebulan, kalau tak cukup sebulan yang lepas qada, supaya nanti kita dihisab mudah-mudah. Ini bila nak dihisab tengok kosong semua, mayang tak cukup, puasa Ramadan tak cukup, ganti pun tidak. Sebab itu kita diberi tugas, kalau orang dah mati, tolong qada'kan puasanya atau bayarkan fidyah untuk dia, supaya dia yang dah mati itu nanti mudah hisab dia akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita dah sebutkan supaya mudah hisab kita ini oleh kerana adanya catatan amal. Yang tiga, padam catatan amal-amal yang buruk-buruk. Macam mana nak dipadam? Nak padam amal itu dengan taubat. Disuruh kita taubat, minta ampun, istighfar. Karena itulah dikatakan perkara yang paling menggembirakan di saat menerima buku amal ialah buku amalnya penuh dengan istighfar dan taubat. Padam kita zaman Pagogo, Hula Hoop dulu, Pop Yeye, zaman Saturday Night Fever, That's Away, aha. Tonton macam tak sempat ya. Ketonton zaman apa ni yang baru ni break dance, yang belakang-belakang ni hip hop ya. Allah, zaman kini ya kita tak apa nak anyo tu tak terlibat sangat dah kan. Tidak zaman ni Korea dah kan ni. Allah akbar, dak padamlah record itu. Itu yang tiga. Yang keempat, banyakkan amal-amalan sunat untuk memperindahkan kita punya buku amal dengan zikir, dengan macam-macam amal sunat. Yang kelima, kita sebutkan dahulu, banyakkan amal kebajikan, kerana amal kebajikan boleh memadamkan kesilapan kita. Taib. Hari ini hadirin hadirat, saya nak menyambung masih lagi surah Al-Insyiqaq.
Kalau dahulu kita bincang tentang bagaimana orang menerima buku amal dengan tangan kanan, hari ini kita lihat pula sebab apa ada yang menerima buku amal dengan tangan kiri atau dari arah belakang. Dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-10, Allah Ta'ala berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi, dan adapun orang yang diberikan catatan amalnya dari arah belakangnya, wara'a belakang, zahri belakang rusuk ni. Bagaimana dia mengambilnya, wallahu taala a'la wa a'lam. Cuma kita berdoa, ya Allah, kami berlindung daripada mendapat amal dengan tangan kiri atau dari arah belakang itu. Maka Allah menyebutkan pada ayat yang ke-11, fasawfa yad'u thubura, orang yang mendapat amal dari arah belakang ini, dari belakangnya, maka mereka akan meraung-raung, melolong-lolong. Thubura, kalimah thubura ni disebutkan dalam tafsirul Quran ialah orang yang memaki hamun diri sendiri. Atas dunia ni maki hamun orang. Suruh semayang, engkau apa hal? Kita cegah kemungkaran, dia tengkingnya kita. Engkau apa sibuk? Kubur masing-masing lah. Besok hari akhirat tak payah tengking orang, tengking diri sendiri. Celakalah aku, bodohlah aku, itu subura. Allah, hadirin hadirat di atas dunia ni, kita kadang-kadang ajak orang buat baik. Tok Bilal pun kena marah. Kuat sangat azan subuh ni, ganggu orang nak tidur ni. Itu namanya atas dunia saja, atas dunia. Akhirat besok tak maki orang dah, maki diri sendiri. Hamun diri sendiri kerana menyesal. Jannah tak Bilal sebut as-salatu khairum minan naum. Makin tutup telinga saja. Marah pula apa naum nak tidur dah. Samalah orang yang mengajak kebaikan dimaki hamun. Satu hari tuan-tuan ya, kita halang mungkar pun orang maki hamun satu hari tu. Ni cerita sembang-sembang lah ni. Saya makan di satu restoran. Ada hamba Allah Ta'ala, orang Melayu kita juga. Dia boleh kata orang kampung berendut, bercinta dalam restoran tu. Kalau nak bercinta pun pergilah tempat sembunyi-sembunyi. Ni dalam tempat makan, hidung dia tu letak kat pipi dak perempuan tu, gesel-gesel begitu. Kita pantang tengok Syekh dah lah. Di situ family ramai kan. Saya pun pergi jumpa budak tu. Bukan marah, beri salam, Assalamualaikum. Tanya awak siapa, tadi awak buat apa, tanya elok-elok. Dia tengok saya, engkau apa hal? Tuan-tuan kalau ketengking macam tu, mau tonton naik angin. Saya nak senyum tak senyum, hilang selera. Itulah harta dunia, tuan-tuan, orang tengking kita. Padahal kita bukan maki dia, kita bukan nak aibkan dia. Kita tak suka dia buat macam tu. Kalau laki bini tobat, tuan-tuan tak buat. Saya tahu bukan laki bini, kita hari isteri tahu. Allah, kat rumah tak puas dah gesel hidung tu. Apa hal kat restoran pula tu? Ini hadirin hadirat maki ni. Kita belum cerita lagi ajak budak-budak ni pergi semayang apa. Ya ustaz, apa sibuk-sibuk? Kubur masing-masing lah. Besok sendiri jawab lah. Itu maki hamun. Tapi hari akhirat besok, fasawfa yad'u thubura, mereka ni akan maki hamun diri mereka sendiri. Maki hamun diri sendiri. Wa yasla sa'ira. Pada ayat ke-12 Allah menyebutkan mereka akan dihumban dalam api yang marak menyala. Baik, itu kisah orang yang dapat amal dari tangan kiri atau dari belakang. Puncanya apa? Puncanya, maka inilah Al-Quran yang menceritakan punca sebab. Pada ayat ke-13 Allah menceritakan puncanya. Sebab apa dapat amal tangan kiri ini? Supaya kita ni jangan menyalahkan Quran. Quran tak cerita pun, Quran cerita dah. Sebab apa? Supaya jangan kita buat ini. Allah berfirman, innahu, sesungguhnya mereka itu. Siapa dia? Sesungguhnya dia tu.
Dia ni orang yang dapat amal dari belakang ni. Kana adalah mereka tu masa atas dunia ni. Kana yakunu ni dipanggil fi'il madhi, past tense. Kenapa Quran guna kalimah past tense? Sedangkan Quran kiamat belum berlaku. Nak tunjuk cerita benda ni pasti berlaku. Itu sebab Quran sebut dalam bentuk past tense. Benda yang dah lepas. Sedangkan kiamat dah berlaku belum? Belum. Nak sebut benda ni pasti berlaku. Yang pertama, yang keduanya, Quran menceritakan kana ini, kana yakunu adalah mereka tu, orang yang dapat amal tangki ni masa di dunia. Sebab tu cerita akhirat ini, Quran ini menceritakan benda yang akan datang, tetapi berlaku pada hari ini. Sebab tu datang kalimah past tense, kana adalah mereka. Kalau menunjukkan Quran bukan saja bercerita tentang perkara yang lepas, Quran juga bercerita tentang perkara-perkara akan datang. Karena adalah mereka tu yang dapat buku amal tangan kiri ini, kana fi ahlihi. Mereka bersama dengan ahlinya. Ahlinya masruran, duduk dengan penuh kegembiraan, sangat berseronok. Apa maknanya tuan-tuan ya? Maknanya dulu kita dah baca wa yanqalibu ila ahlihi, orang dapat amal tangan kanan nanti akan jumpa dengan ahlinya. Dalam ayat ini pula cerita adalah orang dapat amal tangan kiri, atas dunia mereka dengan ahlinya gembira. Di sini menunjukkan perbezaan penerima buku amal tangan kanan dengan penerima buku amal tangan kiri. Orang dapat amal tangan kanan ahlinya dengan media hari akhirat dia seronok. Tapi orang dapat buku amal tangan orang dapat kanan nanti hari akhirat dia bergembira dengan ahli dia. Adapun orang yang dapat buku amal tangan kiri dari belakang, atas dunia dia seronok dengan ahli dia. Boleh faham? Dan Allah guna kalimah ahlihi, ahli. Inilah antara kalimah-kalimah bahasa Arab yang dimelayukan. Kita ni bahasa Melayu ni banyak ambil kalimah bahasa Arab, tapi sekarang ni banyak dah nak di orang putihkan ni panggil. Di orang putihkan banyak dah kan. Banyak dulu kalimah Arab ada, antaranya khazanah, milik. Bahasa Arab lah ke tak? Apa lagi? Milik, khazanah, dipanggil apa dia? Banyaklah kalimah-kalimah Arab, ahli. Semua kalimah bahasa Arab itu. Hari ni nak panggil sekarang ni member, geng. Jadi ahli. Menunjukkan tuan-tuan, orang buat baik pun ada ahli dia, member dia. Orang buat jahat pun ada member. Jadi Allah Ta'ala suruh kita ni pilih nak masuk membership yang mana. Pilihlah siapa. Jangan salahkan Allah besok hari akhirat. Tuan-tuan nak masuk geng LGBT, boleh. Dah dibuka keahlian dia sekarang ni. Persatuan gay. Dah ada 3 persatuan gay kat KL tu. Gila daftar. Waktu akhirat besok dengan ahli lah. Masuk dengan ahli. Sebab tu kita nak jadi ahli yang baik. Ahli surau, ahli jawatan kuasa masjid, surau, ahli jawatan kuasa, buat amal kebajikan, NGO kebajikan. Ini masuk jadi AJK, LGBT, apa barang kau. Atas dunia seronok. Seronok dia meraihkan kejayaan menubuhkan 3 persatuan gay di Malaysia. Tak seronok dia. Allah hadirin hadirat, sampai beraraklah hari tu dekat KL. Tuan-tuan tak ikut lah. Alhamdulillah tuan-tuan tak masuk geng. Alhamdulillah. Minta jauh lah Syekh, tak jauh lah. Sebab itulah saya pesan sangat-sangat ya. Kita dalam bab keahlian ni hati-hatilah. Hati-hati. Jangan jadi ahli-ahli kelab maksiat, jangan. Besok hari Ahad Allah Taala sebut puncanya yang dia dapat amal tangan kiri ni atas dunia dia dengan ahlinya seronok. Seronok dia dapat hampir-hampir mereka berjaya
menjemput ikon G Thailand bawa ke Malaysia. Hampir-hampir berjaya kalau tak dibantah oleh anak-anak muda itu. Mereka sungguh-sungguh buat kerja, seronok dia. Allah hadirin hadirat, tapi seronok atas dunia je lah. Hari akhirat besok maki hamun menyesal sama sendiri. Ini nak tunjukkan ada ahli. Sebab tu Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala ada ahlinya. Allah pada ahli dia. Sahabat tanya Nabi, siapa itu ahlullah? Siapa ahli Allah? Nabi sebut ahlullah tu orang yang membaca Quran. Ini ahli Allah Ta'ala. Orang yang sembahyang witir itu ahlullah, dipanggil ahli-ahli Allah. Lepas tu kita ni banyakkan ibadah, banyakkan baca Quran, tadabbur Quran, supaya kita masuk dalam membership ahli dia. Nak jadi membership ni ada syarat je kan. Saya tengok, saya dulu duduk KL di Kampung Pandan, you know. Waktu saya pernah cakap KL sekarang. Orang KL, kita di KL tu Kampung Pandan, tempat saya duduk ke sebelah Rentry Club. Rentry Club ni tempat main polo lah. Kita orang tak masuk ke belah sana, kena bayar. Kita masuk belah sini, pagar tebuk, budak-budak angkat pagar. Nak tengok orang main golf, main polo. Tuan-tuan jangan nak masuk tu ahli babe. Ahlinya bukan sikit-sikit. Ahli golf, ahli kelab golf, ahli kelab, ahli membership tu. Ingat boleh kalau naik kancil masuk tu dihalaunya. Kalau naik Mercedes boleh lepas. Allah Rabbi, nak sebut tuan-tuan mesti ada member dia. Kita macam tu juga nak jadi membership surau ke? Membership yang mana ni? Abang tu inilah penyesalan. Allah Ta'ala sebut mereka atas dunia ni. Sebab tu digunakan kalimah kana, adalah mereka dulu masa atas dunia dengan ahlinya masruron, sangat seronok, bergembira. Seronok dapat buat program-program maksiat. Bulan Ramadan tahun lepas ke bulan Ramadan tahun ni, saya dengar berita seorang datuk ditangkap kerana menganjurkan pesta dadah di satu kondominium. Dahsyat sungguh kata. Dia sponsor dadah. Ada juga geng macam ni. Yang datang tu anak-anak muda, remaja-remaja datang je. Polis tangkap tak? Maknanya mereka ni memang ada ahli rupanya. Sebab nak masuk situ bukan sebarang-sebarang orang tu. Pertama nak masuk kondo mewah tu. Yang keduanya, kalau kita tak kenal dengan dia, kita tak boleh masuk ahli dia. Tak boleh, tak boleh. Itu pun polis pandai, hantar juga dia punya special branch dia, perisik-perisik pergi masuk kumpulan tu. Sama juga ajaran sesat yang ada, geng ayapin ke, geng apa semua sekali. Dia ada ahli dia. Tonton tak masuk ahli dia, tak boleh masuk tu. Majlis-majlis dia tak boleh masuk. Waktu serbuan pada ajaran sesat ni dibuat dengan penyamaran-penyamaran yang ada. Itu mereka ada ahli dia. Jadi Allah Ta'ala suruh kita fikirlah nak masuk ahli belah mana. Kalau masuk ahli-ahli kebaikan, nanti akhirat kita akan jumpa dengan ahli kita penuh gembira. Tengok, ada lagi engkau sampai dah syurga. Dia sampai dulu dia kita, seronok kita. Jumpa balik saudara-saudara kita, sahabat-sahabat sama-sama taman kita ni. Allah, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, pada ayat ke-14 surah Al-Insyiqaq ini Allah berfirman, innahu, sesungguhnya dia ni orang yang dapat amal tangan kiri dari belakang ni tadi. Zanna, mereka sangka, al-yahur, bahawa mereka takkan kembali bertemu dengan Allah. Digunakan kalimah lan. Lan ini dipanggil nafi mu'abbad. Sangka mereka sampai bila-bila, mu'abbad, sampai bila-bila kita ni takkan balik pada Allah Ta'ala. Itulah puncanya. Inilah kita diajar, ingat kita ni akan balik pada Allah. Maka itulah bila tengok kematian, apa kita sebut? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya kita ingat kita akan balik. Maka itu dipanggil kalimah innalillah ni dalam bahasa Arab dipanggil istirja'. Istirja' maknanya kalimah mengingatkan kita ni istirja' akan dikembalikan. Pengembalian itu akan berlaku.
Maka itu hati-hati atas dunia ni. Jangan nak buat jahat sangat-sangat, kerana kita akan balik pada Allah. Baik. Jadi apa punca yang orang yang dapat amal tangan kiri ni? Allah telah sebut punca yang kedua, faktor yang kedua, mereka ni tak percaya. Dan tak percaya ni, zanna yazunnu ni, mereka sangka lan ni, cakaplah dengan dia kita nak akan balik pada Allah. Dia kata tak. Lan. Mereka menafikan sekeras-kerasnya. Mereka menyangka sampai bila-bila pun kita tak balik. Mati-matilah hancur. Apa cerita-cerita kiamat ni? Ni semua karut ni. Tuan-tuan barangkali tak jumpa golongan ni ya. Saya mengajar di satu surau. Datang seorang ibu jumpa saya. Dia kata, Ustaz, lepas kuliah duha, dia kata, Ustaz, boleh tak tolong saya carikan dalil-dalil, bukti-bukti azab kubur, siksa kubur, soal kubur? Bukan saya tak percaya, Ustaz. Kakak tu memang percaya, sebab dia memang istiqamah kelas saya tu. Bukan saya tak percaya, Ustaz, tapi anak saya dah tak percaya semua ni. Anak muda kita hari ni. Itulah antara masalah kronik negara kita sekarang ni ialah soal akidah. Soal akidah. Itulah kita tak berapa suka bila berbalah soal khilafiyah fiqh. Kerana isu besar dalam negara ialah akidah. Yang kita dok kelahi soal kunut subuh, baca talqin, wirid lepas mayang. Kita lupa budak-budak kita hari ni akidah masalah. Akidah anak-anak muda, remaja-remaja. Saya pernah jumpalah beberapa orang remaja bersoal jawab, tanya tentang nabi-nabi. Setengah mereka dah tak ingat dah nabi-nabi ni. Belum suruh sebut 25 nabi. Tanya dia, awak kenal tak nabi ni? Nabi ni. Saya tanya dia, awak kenal tak satu nabi yang dikejar oleh raja yang zalim sehingga terbelah laut? Dia kata, nabi tu saya tak ingat, tapi yang kejar tu Firaun kan. Tu yang saya marah. Oh, Firaun kau ingat? Tu yang saya marah dia. Oh, Firaun kau ingat Nabi tu kau dah lupa. Masa tu geram aku kau dah ya. Dia lupakan Nabi tu. Firaun tu dia ingat tu yang saya. Firaun kan raja tu. Budak kita je. Dah tak ingat dah nabi-nabi. La haula wala. Masalah akidah. Masalah mengenal malaikat pun setengahnya tak kenal. Sampai budak-budak merempit tu kita kata jaga-jaga jangan merempit. Malaikat catat amal awak ni semua. Dia kata relaxlah Ustaz. Kita rempit laju. Kita punya dia boleh main-main. Dia kata malaikat tak sebab tulis kata. Kita orang tinggalkan dia kat belakang tu. Ingat malaikat makan burger lah dia ingat ya. Dia ingat malaikat ni boleh rasuah macam majlis bandaran orang. Allah hadirin hadirat. Malaikat ni tuan-tuan dicatatnya semua. Allah akbar. Itulah masalah akidah. Akidah ni masalah besar. Itu masalah asas. Tu tak sebut lagi masalah ketuhanan, orang tak percaya. Jadi golongan-golongan, kalau tuan-tuan layari FB pun hari ni, Instagram, setengah-setengah mereka ni tak percaya hari akhirat. Bila kita cerita tentang Anbiya, kata ni semua rekaan Muhammad dan kumpulan dia. Bila sebut tentang Nabi Muhammad pun mereka sudah tak percaya dah. Ini faktor. Jadi pertama sekali, elakkanlah bergaul dengan yang sebegini, kerana Allah menyebutkan mereka dengan ahlinya atas dunia ni sangat gembira, seronok dapat lawan Allah Ta'ala. Mereka ni ada ahli dia. Ada ahli dia, dipanggil G25 itu. Nak nafikan apa dalam seminar? Mereka kata kita nak tangkap Allah, kita nak bicarakan Allah di Mahkamah Terjaya nanti. Tuan-tuan, bukan nak tangkap Tuhan. Kalau dia kata dia nak ambil apa nama yang dekat batu Tuhan tu, boleh tak? Ini Allah dia nak tangkap, dia kata. Dia nak bicarakan Allah kat Mahkamah Terjaya. Ahli dia yang ahli dia tu. Apalagi dia kata Muhammad ni hebat ke dia ni? Dia ada PhD Muhammad dah. La haula wala quwwata illa billah.
Tuan-tuan, alhamdulillah. Hati kalau join orang ni. Sebab tu saya pesanlah jangan masuk dengan ahli-ahli begini. Sebab tu tuan-tuan nak like itu pun hati-hati. Like itu. Hari ni budak-budak suka like. Like ni maknanya kita setuju dengan dia, kita nak join dia. Jangan dislike tak apa. Tapi yang pelik pula hari ni selawat Nabi dia dislike pula. Hati-hati liking ni jangan tu. Jangan gembira. Tak apalah. Tapi nak like, nak bersama dia, menyertai dia, jangan. Tu yang faktor yang pertama. Faktor yang kedua, mereka ni tak percayakan tentang hari pengembalian kita. Bukan zaman kita aja. Ini benda yang berulang zaman berzaman sejak zaman jahiliyah Mekah. Tonton baca Quran surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billah kuntum fatakfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum." Kehidup sendiri. Kalimah ahyakum tu dia yang menghidupkan kamu. Maknanya ada yang menghidupkan kita, Allah. Summa yumitukum, kemudian dia kamu tu. Kan ada pelaku. Bukan kita hidup sendiri, bukan kita mati sendiri. Ingat mati kan. Kemudian Allah perhidupkan balik. Mula-mula mati, kemudian hidup, kemudian mati, kemudian hidup semula, kemudian pada Allah kita akan dikembalikan. Furuna ni Allah sebut macam mana mereka boleh kafir. Bukan hari ni tuan-tuan, sejak zaman Mekah 1000 tahun dulu dah. Benda ni berulang-ulang, manusia tak kepada Allah Ta'ala ni. Ya, tak percaya hari pengembalian. Sebab tu datang kalimah ayat Quran Allah berfirman tentang apakah yang mereka berdialog, berbual-bual, berbincang-bincang, berbalah-balah tu pasal apa? Anin naba'il azim, tentang berita yang besar kiamat. Mereka tak percaya kiamat. Sama hari ni pun orang tak percaya adanya hari kiamat, hari akhirat, tak percaya. Baik, itu faktor kedua. Faktor yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 49, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Allah berfirman dalam suratul Kahfi ayat 49, wa wudi'al kitab, apabila diserahkan al-kitab, buku catatan ini, fataral mujrimin, kamu akan lihat orang yang jahat ini, mushfiqina mimma fih, wa yaquluna, fokus kita apa sebab dia. Inilah Quran cerita dah sebab dia, supaya kita ni hati-hati jangan masuk golongan ini. Maka sebabnya wa yaquluna, mereka berkata di hari akhirat itu, ya wailatana, celakalah kami. Sama dengan kalimah tadi suburah, mereka maki hamun diri sendiri. Kalau tuan-tuan baca Quran jumpa kalimah ya wailata ataupun ya wailatana ataupun ya laitani, ini semuanya ucapan orang yang frustrated. Betul, entam je lah Syekh. Fras, orang fras, kecewa sungguh, celakalah, bodohlah, malanglah. Quran guna kalimah ya wailata ataupun ya wailatana, ya laitani. Lepas tu datang kalimah ya laitani lam uta kitabiyah, alangkah baiknya
alangkah bagusnya. Tu semua kalimah orang menyesal. Menyesal belaka. Ya wailatana, celakalah kami hari ini, kata mereka. Ma li hadzal kitab, buku apa ni? Kalimah ma li hadzal kitab, faktor dia atas dunia ni, mereka tak tahu ada kitab, ada buku amal. Jadi kita ni kena ambil tahulah. Ya, ada orang tak tahu, baik itulah datang persoalan, buku apa ni? Sebab dia tak tahu. Dia sama ada memang dia tak tahu, ataupun dia tahu buat-buat tak tahu. Ataupun apa? Tak pernah nak ambil tahu. Ataupun orang beritahu, leka pun kalimah menyesal juga. Macam kita lah dulu nak periksa, kan dah beritahu. Periksa SPM bulan 11 dulu, bulan 12 SPM. Ada budak-budak buat tak tahu, je bukan tak tahu. Dah kadang-kadang biasa baru nak cari buku je. Mau nak pergi tuition. Natang apa tu cikgu? Cikgu marah. Satu, kadang-kadang tahu buat tak tahu. Yang kedua, memang dia tak tahu. Ada juga yang tak tahu. Yang tak ambil tahu pun ada. Yang tak tahu ni kadang-kadang macam anak saya di Mesir baru ni balik. Al-Azhar ni ataupun negara Arab ni kami panggil Nizam Arabi. Dia nak periksa bila-bila ikut suka dia. Jadi budak-budak dah balik Malaysia baru ni dapat panggilan periksa bulan depan. Bulan ni periksa. La ilaha illallah. Mana budak-budak tahu? Itu yang kadang-kadang ngulang-ngulang pasal tu lah. Bagus juga kan. Bagusnya kita akan bersedia panjang tahun. Yang tak bagusnya JM pelotak gitu. Dah ni budak dah balik Malaysia ni, kan COVID ni mula-mula kelas tutup. Bila kelas tutup tak ada pengajian, syekh pun tak mengajar, yang akan periksa tangguhlah macam kita kat Malaysia. Kita kat Malaysia ni bagus bulan 2 dah beritahu sekarang. Dia ada dia kata baliklah. Baliklah. Habis periksa tak ambil, ulang baliklah. Di sana pula dia tak macam kita pakai SEM. Kalau SEM tak lepas, kita boleh ulang SEM. Dia sana tak, dia setahun punya periksa, setahun. Tak lulus, tak apa, ulang tahun. Selamba. Tak lulus tak apa, ulang tahun. Itu yang sampai 10 tahun tak, satu paper tak lulus tak boleh repeat tau. Ulang setahun lagi. Setahun ulang. Itu yang carry sampai banyak paper tu kadang tu. Allah, sabarlah. Itulah orang yang dapat buku amal tangan kiri ni. Setengah mereka memang tak tahu. Tak tahu. Memang tentang hari ni ada orang tak tahu tentang catatan amal, adanya terimaan buku amal. Satu. Yang kedua, kadang-kadang tahu tapi buat-buat tak tahu, tak anda ambil tahu. Ataupun tahu dah, tapi macam kita sebutkan tadilah, lupa nak padamkan amal-amal yang lepas, lupa nak mengqadakkan amal-amal yang difardukan, sedangkan itu semuanya akan dibentangkan, mau dibentangkan. Betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita banyakkan amal sunat. Antaranya Nabi pesan banyakkan amal puasa Isnin Khamis. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa tuan puasa Isnin Khamis? Soalannya, kenapa Isnin dan Khamis? Kenapa tidak Rabu ke Selasa ke Jumaat kan? Kenapa Isnin Khamis? Lalu Nabi jawab pada sahabat-sahabat Nabi jawab, sesungguhnya sabda Nabi, dibentangkan amal kita di hadapan Allah. Amal kita ni dibentang di hadapan Allah setiap Isnin dan Khamis. Menunjukkan ada buku amalan ni. Itu sebab mengapa Nabi sebut saya puasa Isnin Khamis tu, kerana buku amal kita dibentang di hadapan Allah setiap Isnin Khamis. Wa uhibbu ay ya'rada amali wa ana shaim. Nabi kata, saya sukalah masa buku amal saya dibentang di hadapan Allah tu. Ni buku amal kita dibentang ni, kita tengah puasa buku amal kita dibentang. Masa tengah beramal tu dibentang di hadapan Allah. Menunjukkan ada buku amal ni lah. Ada buku amal ni, jadi kita kena ambil ingat. Jadi ada orang kadang-kadang tak nak ambil tahu.
ataupun tahu tapi tak mau nak betulkan kesilapan yang ada tu. Jadi kita ni ada peluang. Baik. Dan Allah sebut dalam ayat ini, malih azal kitab, mereka kata buku apa ni? Semua dia tulis la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tak tinggal catatan, yang kecil pun dia tulis, yang besar pun dia tulis. Buku apa ni? Kalimah buku apa ni menunjukkan mereka terkejut hari itu. Sangka mereka tak ada, ataupun sangka mereka yang besar-besar aja tulis, rupanya yang kecil pun dia tulis. Tuan-tuan buang sampah dari masjid keluar masjid, dicatat kebaikan. Tuan-tuan flush air dalam tandas, tengok orang buang air tak kencing, tak jerus, kencing tak jerus, tuan-tuan flush, malaikat catat kebajikan. Walaupun kecil, walaupun kecil semua ditulis, tak? Jadi mereka terkejut. Rupanya amal mereka ditulis, yang kecil pun ditulis, yang besar pun ditulis. Walaupun dia korek duit tabung masjid dapat RM1, tulis juga. Takkan RM1 pun berkira. Dah tulis. Walaupun seposen tulis semua sekali dah. Itu yang menyesal tu. Yang kecil tu pun tulis juga. Tulis. Buat amal kebaikan pun ditulis, buat amal kejahatan walaupun kecil. Baik tu tadi tu imam baca, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa buat amal yang baik walaupun mithqal. Mithqal ni timbangannya zarrah, besar atom. Yarah, ditunjukkan besok, ditayangkan juga. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa buat amal jahat kecil pun besok tunjuk. Jadi itu baik. Itu faktornya, hadirin para jemaah dirahmati Allah. Wa wajadu ma'amilu sahadiran, maka mereka dapati nanti apa yang mereka lakukan dibawa datang, ditunjukkan. Masa itulah datangnya penyesalan demi penyesalan. Jadi hadirin hadirat para jemaah dirahmati Allah, 3 faktor yang dapat saya sebutkan hari ini. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita di antara orang yang akan mendapat amal dengan tangan yang kanan. Amin ya rabbal alamin. Baitulah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis dalam kitab Ihya Ulumuddin, walaupun dibantah oleh sebilangan ulama, antara amalan kerana hujah mereka Nabi tak ajar. Nabi tak ajar, tapi Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Ihya, di mana bila kita mengambil wuduk, di saat membasuh tangan yang kanan, kata Imam Al-Ghazali berdoa lah. Saya tak hafal doa aku Arab tu, saya hafal doa aku Melayu. Masa tu daripada budak lagi. Ya Allah, aku mohon agar aku menerima amalku dengan tangan yang kanan, permudahkanlah amalku. Waktu basuh dengki itu doa, ya Allah, aku mohon berlindung padamu agar aku tidak menerima buku amal dengan tangan kiri ataupun dari belakang. Orang kata bid'ah, ikutlah, yang penting selamat akhirat tu je. Ya, kita doa, apa masalah kita nak doa dengan Allah Ta'ala. Dan kadang-kadang kita tak sebut di mulut pun, sebut di hati. Dan hati, ya Allah, lebih baik kita buat begitu daripada hati kita tu tidak ingatkan Allah Ta'ala, minta ya Allah. Begitu juga kata Imam Al-Ghazali, bila kita basuh kaki berdoa, ya Allah, basuh kaki kanan, ya Allah, aku mohon agar kakiku ni akan tetap di atas titian salat. Basuh kaki doa, ya Allah, aku mohon janganlah kakiku tergelincir daripada titian sirat. Mudah-mudahan hadirin para jemaah, Allah jadikan kita termasuk dalam penerima buku amal dengan tangan kanan. Paling bagus, Allah jadikan kita orang yang besok datang hari akhirat langsung tak payah ambil buku amal. Ini lagi hebat. Kerana ada orang yang nanti akhirat tak akan terima buku amal. Antaranya minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Mereka ni besok hari akhirat tak payah terima buku amal. Nabi-nabi, rasul-rasul, orang mati syahid, golongan siddiqin yang membenarkan kalam Allah yang diketuai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar tidak akan menerima orang pertama
antara yang tidak menerima buku amal, sebagaimana yang yang disebutkan oleh baginda Rasul, orang pertama terima buku amal tangan kanan ialah Sayyidina Umar Al-Khattab. Lalu sahabat bertanya, di mana Abu Bakar? Nabi bersabda, waktu itu Abu Bakar sudah diiring malaikat masuk syurga dah. Tak perlu terima buku amal. Orang kedua akan terima amal tangan kanan ialah Abu Salamah, nama dia Abu Salamah. Orang pertama akan terima buku amal dengan tangan kiri Abu Al-Aswad, adik-beradik dengan Abu Salamah. Abu Salamah ni sahabat yang mulia, orang pertama hijrah ke Madinah. Adik-beradiknya seorang nama Abu Al-Aswad. Abu Aswad, dialah orang pertama terima buku amal tangan kiri besok. Disebutkan oleh para ulama sebabnya. Sebab apa dia orang pertama terima buku amal tangan kiri? Sebab dialah orang yang tak sabar-sabar nak memerangi Rasul dalam perang Badar. Dalam perang Badar ni, dialah orang pertama melepaskan panah, tak sabar nak berlawan dengan Rasulullah tu. Na'udzubillah min zalik, minta jauhlah kita. Dan ada juga sahabat-sahabat yang menerima buku tidak menerima buku amal. Antaranya adalah Allah Akbar, Senros tu siapa? Akasyah. Senros ingatlah. Akasyah Senros. Seorang sahabat nama Ukasyah. Saya ingatkan Senros pula. Ukasyah ni seorang sahabat Nabi. Ni penutup dah, habis cerita. Ukasyah ni satu hari bila Rasulullah cerita tentang buku amal ni, Ukasyah berdiri, dia kata, "Ya Rasulullah, doakan saya menjadi seorang daripada mereka itu, orang yang besok." Sebab Nabi kata, umat saya 70,000 masuk syurga tanpa hisab. 70,000 Nabi kata. Lalu Ukasyah kata, "Ya Rasulullah, doakan seorang daripada mereka." Nabi kata, "Kamu seorang daripadanya." Sahabat lain bangkit, "Ya Rasulullah, doakan kami." Nabi kata, "Ukasyah telah mendahului kamu." Sebagian ulama kata maksud Ukasyah telah mendahului, maknanya yang lain pun dapat, cuma Ukasyah awal sekali dapat. Sebagian ulama kata Ukasyah je dapat, sebab Ukasyah mendahului. Jadi ada 70,000. Dan sebagian ulama kata bukan 70,000, 70,000 darab 70,000 lagi. Jadi berdoalah, tak mustahil kita di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Aminlah tuan-tuan, macam tak mau. Amin insya-Allah. Sebab Nabi kata 70,000 darab dengan 70,000 lagi. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah rahmati kita semua. Segera itulah bismillahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Oleh kerana kucing pun dah berdemonstrasi, kita berhentilah. Kucing tunjuk perasaan belakang. Allah. Bismillah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berilah manfaat di atas ilmu yang kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kepada kami ini ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna wa minkum.